Seorang anak muda yang berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal di Universiti Tenaga Nasional dan punya kejaya dalam bidang produksi, perfilman dan dokumentari. Sanggup meninggalkan segalanya demi mencapai cita-citanya untuk mengembara ke seluruh dunia. Kagum dengan pelancong luar yang datang ke Malaysia dengan hanya backpackers sebelum ini menyebabkan dia bertekad untuk berbackpackers dan mengembara ke seluruh dunia dengan hanya melibatkan kos yang rendah. Munzamil Mamat yang gemar mengeksplor tempat baru dan suka berkenalan dengan orang baru yang punya latar belakang berbeza menyebabkan pengembaraannya berlainan dengan kebanyakan pengembara yang lain. Dia yang juga lebih mesra dengan panggilan Meng mengembara dengan hanya menggunakan kenderaan awam di tempat asing banyak membantunya menjinakkan kos. Meng pernah mengembara dari Kuala Lumpur ke Leicester, England dengan menggunakan jalan darat secara solo. Mengambil masa selama 186 hari untuk sampai ke Leicester yang diibaratkan seperti kampung keduanya hanya dengan menjelajah ke 39 buah negara untuk sampai selain membabitkan kos perbelanjaan yang rendah. Meng yang juga antara rakyat Malaysia yang pernah berkongsi detik cemas ketika berlakunya gempa bumi di Nepal selain turut terlibat sama dalam membantu masa gempa bersama pihak Mercy ketika itu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengalaman pengembaraan jejaka hebat ini, ketika ini Meng ada bersama kami di Studio NX. Dahsyat kan Syafiq? Dahsyat. Sanggup berhenti kerja demi mengembara ke seluruh dunia dan mengumpul pengalaman berada di negara asing yang berlatar belakangkan adat dan budaya berbeza. Mengembara ni orang kata impian bagi semua orang dan salah satu hobi yang sangat mengasyikkan terutamanya dengan cara backpacking. Kerana ianya lebih mencabar dan kos pengembaraan juga lebih rendah dan jimat. Betul tu. Dan salah satu perkara yang menarik tentang backpacking ni sebenarnya adalah pengalaman hidup kerana ia merupakan benda yang sangat mahal. Sangat mahal ni konteks dia mungkin kita nak cakap dari sini macam dari sudut priceless lah. Dia punya experience dan sebenarnya bukan mudah untuk kita nak peroleh pengalaman dan juga masa seperti ini sebenarnya untuk pergi backpacking. Dan backpacker sebenarnya bertemu dengan ramai orang daripada pelbagai latar belakang untuk berkongsi pengalaman hidup dan juga belajar sesama sendiri. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Meng. Okey, selamat datang. Meng nervous apa? Okey. Meng. Adalah sikit-sikit tapi bila dah start alah, okey. semua tempat dia dah pergi. Apa benda lah dekat studio NX ni. Kan biasa je. Okey. Okey Meng, boleh tak kenalkan diri? Siapa Meng yang sebenarnya? Saya Muazzamil Mamat, tu nama sebenar. Orang lagi selesa panggil Meng lah kot sebab memang daripada kecil daripada family panggil Meng. Dan asal-usulnya dah lalui banyak benda lah kot. Dah habis study engineering, lepas tu ada kerja dalam produksi, ada buat bisnes juga. Tapi rasa tersekat lagi dekat Malaysia ni sebab saya punya perasaan ni saya nak explore je lah, nak pergi ke sana ke sini. Membuat-buat. So macam lebih kurang 2-3 tahun lepas lah, 2015 tu saya nak cecah umur 30. So sebelum cecah umur 30 tu saya rasa nak keluar lah. So itu yang saya save duit, lepas tu kerja lama sikit, save duit, lepas tu pergi travel. Berhenti kerja, lepas tu pergi travel. So yang antara trip pertama saya sebagai full time explorer lah kan. Saya daripada Malaysia ke England dan mengambil selama 6 bulan. So selepas 6 bulan tu dah balik Malaysia jap, rasa jam pula. Rasa nak benda ni jadi ketagih. So semasa saya buat explore tu banyak peluang lah saya nampak. Tu yang saya buat keputusan untuk tak nak sambung apa-apa kat Malaysia. Tak nak sambung apa-apa tu? So terus pergi saya nampak Bosnia lah. So kat Bosnia ni saya dah duduk hampir 2 tahun. Kat situ saya ada buat bisnes juga secara tak sengaja. Dan bila kira Bosnia ni base saya untuk explore Eropah lah. So kat Eropah ni bila time-time ada gap 3 minggu ke sebulan ke, saya akan pergi travel lah. So yang paling yang latest sekali ialah saya ni actually baru balik daripada Latin America. Saya baru travel 3 bulan daripada
Mexico sampai ke Colombia. So dan saya kena balik Malaysia sebab saya ada hilang dompet. Okey, itu dia daripada Meng. Kita nak rap je. Dia dah bagi detail lah. Semua benda dia dah cerita dah. Itulah. I pun nak suka-suka tapi tak boleh. Tapi dah cerita. Tapi sebenarnya kalau maksudnya untuk pengetahuan penonton Next Now, Meng ni sebenarnya merupakan kira sekarang ni kerjaya tetap dia lah. Ada sebagai seorang, maksudnya sebagai seorang apa, traveller. Kita boleh panggil Meng ni macam ikon Traveller Malaysia jugalah. Yes. Sebab kita tengok dia punya Facebook dan Instagram followers dia full. Kan? So ramai orang minta tips-tips kat dia. Okey, lagi satu soalan. Orang kata tak adalah berapa panas tapi basah juga Aceh. Macam orang kata orang yang mula-mula travel ni sebab putus cinta. So boleh cerita sikit tak? Sebab putus cinta? Betul. Tak adalah juga. Tak adalah sepenuhnya. Kita dengar ni. Tak adalah sepenuhnya. Tapi ada juga. Basically memang saya dah plan nak buat benda ni sejak habis uni lagi. Tapi tiba-tiba adalah bercinta sekejap. Lamalah juga. Sudah bercinta dah. Tapi lamalah juga. Lepas tu bila dah habis cinta dah terputus tu, itu yang saya macam bila lagi nak buat. Tak adalah frust macam this is the time. Bawa diri ke? Bawa diri ke. Lebih kurang lah. Tapi tak sepenuhnya lah. Saya tak berapa kata sebab putus cinta sangat. Tapi benda yang tak boleh buat semasa bercinta ataupun so macam balas dendam balik macam tadi lah aku nak buat sekarang lah. So, betul ke Jaja bercinta menghalang you daripada mencapai impian you? Tak apa, kalau dia menghalang I pun bye je. I kejar cita-cita I untuk travel lah, lagi best kan? Okey. So sebenarnya Meng, kalau kita dapat tahu tadi Meng ada cakap Meng balik semula ke Malaysia ketika sebab Meng ada kehilangan dokumen sekarang ni. Sekarang ni saya tak semestinya kena balik Malaysia tapi homesick. Ada jugalah homesick. So bila hilang dompet ni mencari alasan jugalah nak balik Malaysia. Kalau tak memang tak nak balik pun tapi dah hilang dompet. Saya punya saya travel kat Central America ni bulan pertama ni saya hilang dompet. So masa tu saya agak torn jugalah nak balik Malaysia ke nak ni. Tapi saya dah plan, so saya nak habiskan yang 3 bulan ni lepas tu baru balik Malaysia. Tapi saya travel tanpa credit card, tanpa ATM card. Saya travel dengan cash je. So sampai penghujung saya dah nak habis cash. Tu yang saya balik Malaysia nak buat credit card saya balik, nak buat ATM card saya balik dengan lesen. Lesen kereta saya penting jugalah sebab itu kerja saya kat Bosnia. Saya kena ada lesen kereta. International punya lesen. Betul tu. Dan so maksudnya ketika hilangnya dompet tu ketika dalam pertengahan trip nak turun ke masa saya ke Mexico, saya nak masuk ke Belize, ke Guatemala. Tapi dompet saya ni hilang bila saya masuk, saya nak check in dekat salah satu hostel. Tiba-tiba dah tak ada dompet dekat dalam ni. So masa tu agak jam jugalah. Okey. Tapi macam mana you maintain, you how to say like you nak sustain kan until like sampai nak guna ke cash tu Colombia. mesti kita takut untuk emergency juga. Okey, itu antara salah satu taktik yang saya buat semasa travel lah. Saya ada asingkan ATM card lain, ada asingkan cash. Saya guna dollars dengan euro. Rasanya dalam 4 bahagian berbeza. Ada dalam dompet, ada kat dalam celah-celah seluar kat dalam tu, ada kat dalam adalah 5 tempat berbeza. Kat kawasan laptop, dekat tempat laptop pun saya ada selit duit. So itu bila saya hilang dompet tu, dia telah selamat. So maknanya tips-tips yang selama ni orang cakap sorok sikit-sikit tu sebenarnya berguna lah. Bukannya orang kata paranoid ke apa ke, sebenarnya benda tu penting Betul. Actually kat Central America ni kita kena, dia memang bahaya. Kita kena bersedia untuk kena rompak sebenarnya. Banyak pickpocket. Banyak pickpocket. Kalau naik bas pun boleh kena pickpocket. So bukan pickpocket, dia datang naik bas, dia letak tangan dalam dia punya ni, dia buat macam pistol, dia akan minta duit kat semua orang lah. So taktik dia is asingkan duit daripada wallet, just kasih duit sebab dia pun tengah nervous. Betul. Kalau kita ambil dompet terus pun dia akan ambil terus lah. So the best thing is asingkan duit, lepas tu bila dia ni just kasih. Sebab masa saya kat Central America ni memang macam-macam lah kot. At least ada satu pengalaman. Boleh kongsi tak Kak, yang visual yang kita tengok ni dekat mana? Ni saya kat Turki sebenarnya. Turki. Ni permulaan trip saya masa sebelum saya pergi ke Bosnia. Saya ditugaskan untuk bawa diorang ke sana. So maksudnya Muzammil bawa Meng bawa diorang ni maksudnya dari Malaysia ke atau diorang datang ke sana, saya tour guide dah. Tour guide, yes. Saya start dengan Turki, lepas tu start dekat Bosnia. So ada jumpa partner sana. So ini adalah you punya business, you punya pendapatan? Sekarang ni yes untuk business saya. So itulah saya sebenarnya nak cuba buat travel secara
buat bisnes dapat passive income. So sambil tu saya boleh bergerak sambil boleh bergerak. So sekarang ni tengah proses buat macam tu jugalah. Okey, macam satu soalan. Contoh, you dah pergi sana kan? Untuk peluang pekerjaan, orang kata, you datang sini macam visa pekerja tak ada, konteks pun tak ada. Kalau kita nak start bisnes baru. So, diorang tak tahu you siapa. Whether you boleh be trusted ke tak. So, macam mana you nak cari klien? Itu skill tersendiri. Itu antaranya sebab saya ada followers semua tu. Saya punya target untuk dapat orang follow saya ni supaya sebenarnya untuk bisnes masa depan. Sorry followers tak ada. I pun one of followers. Bagus lah tu. Dia pandai mancing. Okay, tapi saya tak kedekut ilmu sebab biasanya yang follow saya ni backpackers. So kalau diorang nak datang kat Bosnia ke nak pergi mana nak minta tips tak ada masalah. Saya boleh kasih dengan percuma. Lainkan kalau dia nak servis saya tak ada masalah. So biasanya yang klien-klien saya ni biasanya dia punya aunty ke, dia punya uncle ke, dia orang akan tanya, betul ke ada ni? Sebab dekat Bosnia ni orang rasa takut sikit sebab apa berlaku perang. Dulu tapi masih ada lagi apa yang saya sedar bila saya ada kat sana, bila saya post-postkan semua ni, orang dapat security macam ada anak Melayu kat sana. Betul. Lepas tu macam diorang pun berani pergi ke sana. So lebih kurang macam tu lah. Betul. Sebenarnya Jaja, kalau saya pertama kali dengar tentang Bosnia sekalipun, saya macam terfikir kat, okey, benda ni mungkin takut juga berbahaya dekat sana. Betul, macam pergi dulu, my mum bising. Kenapa nak pergi tempat macam tu? Kan? Saya macam, Ma, it's okay. Bila hantar gambar dia macam, cantik. Tahu pun, air pun biru kan? Biru hijau kan? I saw that actually. One of my friends tu, rasa macam teringin. Excited lah, rasa pergi balik. Okay. So, tadi you cakap you sebagai macam tour agent kat situ lah. So, macam kiranya you hanya cater untuk orang Malaysia je ke atau macam ada orang luar negara juga? Ada juga orang negara tapi so far kat Southeast Asia lah. Ada agak saya cater orang Philippines, ada Singapore. Tapi just slowly berkembang. So tengok macam mana. Tapi basically saya punya market banyak pada expat orang Malaysia, student-student dekat Europe. Kadang-kadang diorang tengah sem break diorang datang. Dengan sekarang ni saya kat Malaysia tengah mungkin nak usahakan untuk dapat market lagi besar lah kot. Sebab sekarang ni yang datang kat saya semua orang dia orang cari saya tak cari dia orang lagi. So bila saya nak popular panas mungkin kalau saya buat cari ada marketing yang sesuai mungkin boleh lagi besar lah. Tapi itu antara konflik hidup jugalah kot. Nanti saya kena fokus duduk Bosnia pula. Saya tak boleh travel. Macam mana tu? Dan lagi satu, saya ada tengok kat dalam you punya Facebook. You buat CSR kan? CSR. Apa yang you buat? Bawa barang-barang yang orang derma dekat Sarajevo. Itu yes. Itu ada juga humanitarian aid. Itu ada buat. Itu sebenarnya secara tak sengaja. Saya hanya pengantara. So bila saya bawa pelawat-pelawat daripada Malaysia ni ke Bosnia, tiba-tiba dia orang ada niat nak sedekah. So saya punya amanah saya is to cari mana lubang-lubang yang betul yang sesuai. So dia mula dengan satu grup student ni daripada UK, dia nak buat ni. Lepas tu tiba-tiba orang mula message saya. So saya just sambungkan je lah benda ni. So sampai sekarang, so macam tahun lepas, tahun ni pun ada aktiviti korban, ada sembelih korban, lembu. Sampai sekarang ni kat Bosnia mula minta saya tanya, dia orang perlukan bantuan. So mana-mana saya boleh tu saya hanya pengantara saja. Macam because I ada juga stalk pula dia punya Facebook. Betul last time itulah. Okey, kita dengar. Last time you travel by road by land, yes. By road, by land. Untuk ke mana? England. Ke England, yes. Tu saya. Macam mana ada orang kata keinginan untuk tu? Sedangkan kalau you fly je senang sampai. Memanglah best adventure, of course. Saya pun suka. Macam berani tu. Overland ni dia punya perasaan ni lain sikit kalau ikut by land ni sebab kita akan dapat tengok semua rasa lalui. Kadang-kadang naik train, kadang-kadang saya pernah naik train 2 hari, kadang-kadang and apa soalan tadi? Macam mana you travel? Macam mana ke tu ada tak? Ke England tu. By land. Tak susah pun. Dia macam tu ada video dia. Ni lah sebenarnya checkpoint daripada Asia punya. Thailand. Ni start daripada Thailand. Lepas tu dia ni dah masuk Cambodia. So apa mode transportation yang ambil kat situ? Ada bus, ada train, kadang-kadang motor. Kapal ada satu kot. Kapal dekat mana ah? Ada tumpang feri ke kapal ke? Pastinya untuk lintas saja kot. Okay. Tapi tak ada secara full lah. Anda dengan kata you ada macam hitchhike jugalah. Hitchhike
ada tapi jarang lah, adalah 1-2 tapi tak itu bukan fokus utama sebab hitchhike ni perlu masa yang lebih. Tapi maksudnya kena ada masa untuk standby kat situ dan tunggu, dan kita tak tahu kita akan sampai ke destinasi tu bila. Okay. So maksudnya still fixkan dia punya masa jugalah. Baru nak tanya, macam you kan backpackers, you dah berhenti kerja. So bila you pergi travel tu, adakah you plan dulu you punya macam tempat-tempat, of course you plan. Cuma timing. Kadang-kadang macam you tak tahu whether macam hitchhike, you kena tunggu next day ke atau macam mana. Ada plan jangkaan masa. Let's say 5 hari ke 2 minggu. So 5 hari 2 minggu kita akan sampai sini. Kalau sampai kat lokasi tu awal, kita lebih kat situ lah. So biasanya masa trip ni saya plan lah. Sekarang ni saya dah tak plan sangat. Biasanya plan sehari, 2 hari, 3 hari sebelum. I see. Okey, dan kalau anda semua masih ingat sebenarnya, pada tahun 2015 kita tahu Nepal ataupun Kathmandu sendiri telah pun dilanda oleh gempa bumi. Dan Meng sebenarnya merupakan antara salah seorang pada individu Malaysia yang berada ketika itu di Nepal, dan merasai sendiri bagaimana gempa bumi itu berlaku di sana. Dan kebanyakannya sebenarnya rakyat Malaysia ataupun mungkin wakil pada media sebenarnya menghubungi Meng sendiri untuk mendapatkan update terkini mengenai mungkin jumlah kematian dan sebagainya. Mungkin Meng boleh ceritakan macam mana? Okey, sebenarnya itu permulaannya saya trip daripada Malaysia ke England tu. Rasanya bulan kedua tu saya sampai Nepal. Rasanya sebelum tu saya buat senyap je kot. Saya macam update pun Facebook, Instagram. Lepas tu rasanya sebab Nepal ni yang mula ada orang follow sebab ada media follow saya juga. Lepas tu dia tanya saya, ada interview juga. Daripada situlah saya start cerita dan diorang tahulah saya punya cerita yang saya tersangkut dekat Nepal dan saya punya plan is pergi sampai ke England. So cerita dekat Nepal ni kebetulan juga sebab macam mana boleh cerita tak keadaan apa yang berlaku? Saya sampai ke Nepal, saya first thing saya makan, saya dah sakit perut. Itu saya memang hari esok tu saya memang duduk kat dalam bilik je. Sebab tengah stomach ache food poisoning. So hari ketiga tu berlakunya gempa bumi. Saya tak sempat explore apa lagi dekat Kathmandu kat Nepal, tiba-tiba berlakunya gempa bumi. Ketika itu Meng dekat mana? Dekat dalam bilik ke atau saya dekat dalam bilik tengah sakit sebenarnya. Lepas tu tiba-tiba bergerak kan. Bila bergerak tu memang agak bergerak, dia macam kuat juga. Kita dalam keadaan fikir ya benar benda ni kan. Rasanya dalam 15 ke 30 saat jugalah tengah fikir ni mimpi ke betul ke tak, sampai dengan orang menjerit. Dengan orang menjerit, wow, ni memang betul-betul earthquake ni kan. Kita pun kelang kabut lah pergi keluar tu earthquake dia tu. You keluar? Kelang kabut keluar daripada bangunan. Okay, first question. You keluar tu you bawa barang you ke you tinggal? So macam as a traveller, of course you takut nak tinggal pasport ke apa ke? Takut, keluar je kot. Just tengok keadaan macam mana. Keselamatan apa yang ditambahkan lah. Yes, lepas tu tengok semua okey. Macam masa tu saya agak seorang jugalah sebab kawan-kawan semua tak ada. Dan kat situ jugalah cari kawan, pandai-pandai cari kawan. Pergi, actually ada juga pergi Malaysian Embassy tapi diorang pun tutup, tak tahu apa nak buat. Agak 1 hari jugalah macam tak tahu apa nak buat ni. Sampai hari esoknya terjumpa geng-geng Malaysia. Diorang kata kapal terbang akan sampai untuk selamatkan rakyat Malaysia. Tapi bila diorang sampai tu saya buat keputusan tak ikut diorang sebab ada Mercy Malaysia follow sekali. So saya follow Mercy Malaysia kat Nepal tu untuk buat kerja-kerja humanitarian aid jugalah. Menariknya. Saya pun tak habis trip lagi. Saya pun takkan nak balik Malaysia kot, baru 2 bulan dah balik Malaysia kan. Tapi mungkin macam kalau family mungkin dia akan suruh balik. Suruh jangan balik sekarang. Tapi benda dah berlaku. So nak buat macam mana? Betul juga. Lainlah kita kita ke arah benda yang bahaya. Pergi ke tempat. So dah cakap dah benda dah berlaku, tak apalah kita kat sini kita boleh tolong sebab nak minta tolong orang Malaysia pun susah juga nak bawa orang ke sana. Saya dah ada kat sana. Alang-alang takkanlah nak. Betul. Okey, sangat menarik sebenarnya kan. Dalam at the same time sebenarnya sambil dia tengah travel tu dia boleh buat macam humanitarian aid macam tu. Itu yang best tu. Itulah, I rasa jealous pula Jaja. Sebab in order for you to go tempat tu saja pun dah cost a lot tau. So at least you macam sambil menyelam minum air. Betul. Dan lagi satu ni, you ada experience dekat Mexico. Earthquake baru-baru berlaku ni, yes. Tapi tak adalah dekat epic center dia. Tapi boleh rasa jugalah gegar. Rasanya dalam hampir 100 orang kot. Ni baru 2 bulan lepas kot ke 3 bulan lepas berlaku. Dan baru-baru ni pun ada kat Costa Rica. Tapi dekat kawasan Central America ni memang lingkaran api Pasifik memang. Betul. Bila gegar tu tak ada apa-apa lah sebenarnya bagi orang lokal juga. So kadang-kadang saya rasa juga ada yang tapi dah biasa dah macam okey. Dia dah biasa dah macam Tapi kadang-kadang shock macam surfing juga. Suka hati je. I sebenarnya pernah terasa gempa bumi sekali waktu time tu I kat Taiwan.
So, tapi I duduk kat atas, saya macam tak tahu apa benda yang berlaku. So you enjoy je lah. I macam enjoy. Kita ada layan sekejap kan. Macam layan sekejap sebab kita tak tahu rasa dia macam mana. So, tapi bila I dapat tahu kawan lepas tu, actually baru berlaku gempa bumi. So, macam baru tahulah actually. Okay. Alright. So, okay. Sepanjang kerjaya, bukanlah kira tu saya macam sepanjang perjalanan Meng sendiri sebagai seorang pengembara ke seluruh dunia sebagai backpackers. Ada tak sebarang cabaran ataupun sebarang kesukaran yang ni dia balik ni cabaran. Yang cabaran dia homesick. Dia mencari alasan untuk pulang itu je. Okay, itu betul tak tepi. Tapi yang waktu dalam travel tu lah yang paling teruk sekali yang mungkin Meng pernah rasai lah. Okay. Sekejap boleh cerita sebenarnya. Paling susah mungkin daripada segi bahasa lah. Saya pernah masuk ke negara China. Negara China okey sikit, okey lagi lah. Tapi kat Latin America ni memang agak susah sebab orang tak cakap English langsung. Kita kena belajar Sepanyol. So actually nak pergi satu tempat ke satu tempat tu tak ada masalah. Kita boleh guna internet, bla 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 semua. Tapi tiba-tiba kita naik bus betul bus breakdown. Bus breakdown tapi kita nak communicate tak boleh. So kita kena cari jalan untuk pergi ke satu destinasi. Sebab ni bus, ni lah masa kat Mexico. Bus ni breakdown, lepas tu dia kata dia suruh ambil bus yang lain untuk pergi ke sana. Dah lah tengah pukul 2-3 pagi. Dah lah dekat kawasan-kawasan bahaya kita pun tak tahu. So just kita kena alert sajalah. So masa itu baru-baru ni itulah antara yang agak pening jugalah kot. Tapi rasanya bila benda tu berlaku itulah bila startnya adventure, bila kita dah rasa susah. So itu antara sebab jugalah mencari susah untuk bila kita tempat macam tu orang nampak those people yang bawa backpack itu yang akan jadi aim dia kan. Itu macam berlaku kat Nepal jugalah, tiba-tiba berlaku earthquake. Kita pun tak tahu apa nak buat tapi itulah mulanya adventure dia untuk kita mencari untuk penyelesaian. So at the same time dia macam mematangkan jugalah. I mean you lebih kurang lah. Saya selepas balik 2 tahun ni saya rasa lebih matang sekarang. Betul ni, putus cinta sebabnya. So kalau macam Jaja pernah pergi buat backpacking juga kan? Jaja buat backpacking seorang lah. Maksudnya tak buat secara berkumpulan. Kalau paling banyak kumpulan pun 3 orang. Dalam 3 orang lah. 3 orang. Pernah buat seorang tak? Pernah. Okey. So nak tanya dekat Meng. Meng rasa macam Jaja akan rasa mana lagi? Jaja prefer yang mana? Solo ke atau pergi berkumpulan? Kalau berkumpulan, I suka 2 atau 3 orang je. Tak suka ramai-ramai. Because nanti decision tu nak buat akan lagi susah. Kita yang Malaysia ni kan ada perasaan cepat naik angin, cepat nak merajuk. Macam besar tinggal aku kan. So dia kena 2 orang lagi best lah. So macam dia akan tolerate. Nak tak nak? Jom lah. Macam tu. So macam Meng sendiri? Saya sebenarnya suka dua-dua. Solo ni pun best juga. Solo memang best sebab kita akan mengenal diri kita dengan lebih. Bila kita dalam menghadapi sesuatu bila kita bersendirian, lepas tu kita kena selesaikan masalah tu, apa-apa tak ada siapa boleh tolong kita, kita kena ni sepenuhnya dengan kita masa sendirilah. Dengan saya ni jenis orang yang suka my own space. Tapi kadang-kadang dengan 2-3 orang ni shock juga. Kadang-kadang boleh tolong save duit, kadang-kadang kita boleh duduk dalam accommodation yang sama yang boleh save duit. Kadang-kadang bila kita sampai ke sesuatu lokasi tu kita nak cari tempat dia boleh jaga beg seorang begini. Kalau seorang saya kena bawa beg rata-rata. So badan sakit kan? Tu yang kita security lebih lah. Kalau dapat pilihan tak tahulah mana-mana boleh kot. Sebab saya pun kadang-kadang bila tengah travel solo pun ada juga yang geng-geng yang jumpa backpackers lain yang solo travel sama-sama. So kalau ada pilihan sekarang ni rasanya I pilih kalau untuk you, I rasa you kahwin di travel 2 orang. Itu plan ni. Okey, kita nak minta you kongsikan tips-tips untuk jadi sebagai seorang traveller, pengembara dari segi kewangan, dari segi keselamatan, planning. Okey. Tips dari segi kewangan. Kewangan kena pandai manage lah kot. Dengan kita kalau saya travel ni saya akan ada ATM card, ada kad kredit dengan cash. Cash kalau kat kawasan Eropah bawa euro lah, kalau kat Central America ni bawa USD. So dengan duit tu kena, kita tak boleh letak satu tempat je. Macam saya berlaku wallet hilang ni. Kalau saya letak duit kat wallet tu habislah burn semua benda. Tu kena pandai asingkan. Lepas tu dia segi accommodation. Accommodation tempat duduk semua actually kita boleh duduk free banyak tempat. Ada satu saya aktif kat Couchsurfing lah. Couchsurfing memang boleh saya duduk free. Dengan dia bagus dengan boleh kita kenal orang culture orang tu sebab kita duduk dengan lokal. Dengan satu lagi kalau siapa yang rajin nak buat
volunteering semua, ni pun antara salah satu untuk nak duduk free jugalah. Apa lagi soalan tadi? Okay, I ada satu last question actually. Okay. I rasa semua orang kat luar sana pun mempunyai impian yang sama macam you. Kita orang nak sangat jadi Tapi pengembara. tak berani berhenti kecil. Tapi you have to quit yourself. So you kena macam tu lah. I mean, so macam saya cakap Dia kena tawakal tu kena kuat lagi. yes, that's one thing. Kan? The other thing is that it's about money tu. That you kena travel, you perlukan duit. So kalau you tak ada duit, macam mana you nak travel? So another thing. So macam ketiga, mungkin you terpaksa berjauhan dengan family. If you decide macam you sendiri untuk long term, not for example lah, not only your family. So you Yelah, kena macam you. Okay, alright. So macam mana you buat keputusan untuk suddenly Leave everything. Yeah. Okay, dengan family ni mungkin ikut nasib juga. Bagi saya, family ni memang penting semua, yes. Tapi selagi kalau nampak parents kita tu sihat, sekaranglah peluang kita ambil. Kalau dia masih tengah okey, saya sendiri cakap kat parents saya, tolonglah jaga kesihatan supaya saya boleh travel lagi. Sebab bila diorang sakit memanglah kita nak stay kat rumah kan. So sekarang ni saya ambil peluang tu dengan alhamdulillah adik-beradik saya still duduk around KL lagi yang boleh jaga mereka lagi. Dan diorang pun traveller juga, so diorang pun faham lah. Memahami. Bagus lah. Lebih kurang macam tu lah. So lebih kurang macam tu lah. Alright. Okay. Best gila, I rasa macam. Okay, bye. Boleh quit lah apa ni? Tapi tak adalah nak nasihatkan semua orang untuk berhenti kerja. Tapi boleh juga kita bekerja secara seasonal. Sekarang ni saya plan untuk buat seasonal je. Bila macam saya punya bisnes dekat Bosnia ni March sampai Oktober saja. So dalam diri saya dalam 6 bulan saya kerja, 3 bulan saya travel, 3 bulan balik Malaysia. Boleh tak macam tu? Bagus. Plan yang bagus. Kita boleh ikut je. Okay, kalau perlukan PR. Kita boleh buka kedai makan nanti. Boleh. Tak ada masalah. Okay, so nampaknya kita pun tak ada masa yang banyak. Jajah kita dah hampir ke penghujung lah kan? Bukan. Kita ada lagi segmen-segmen yang menarik lepas ni. Apapun kita nak cakap terima kasih kepada Meng kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih kerana menerima saya. Apapun kita memang macam mana kalau let's say orang berminat lah nak pergi ke nak contact you. Apa anytime boleh contact saya. Okay, Facebook apa? Facebook Route Explorers, ROUTE Explorers. Yes. Explorers, kurang macam tu. Okay. Apa nanti dekat Facebook kita akan tag dia punya Facebook. So boleh check out kita punya Facebook later, okay? Okay. Alright, terima kasih banyak sekali lagi Meng kerana sudi bersama kami pada hari ini dan kita akan kembali lagi selepas ni dengan segmen dan juga NX Daily untuk laporan berita dalam dan juga luar negara selepas ni. Jangan ke mana-mana.